Untuk pembangunan, jangan tanya kartel. Menarik untuk dikongsi cetusan pemikiran Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawat dalam tulisannya bertajuk Tahun Baru Ketahanan Sebelum Pemulihan. Beliau menegaskan bahawa pembangunan yang mampan hanya boleh diraih menerusi gabungan sumber intelek, pakar teknologi, teknokrat dan petani, pesawah dan nelayan. Mereka diperlukan untuk memimpin perubahan radikal yang ingin dicapai. Jangan bertanya kepada kartel makanan bagaimana mendapat bekalan mencukupi kerana mereka akan menekan dengan alasan kos untuk kekalkan bekalan, katanya. Beliau berpendapat bahawa Tahun Baharu 2023 tidak menjamin keselesaan walaupun kerajaan di dunia lebih peka dan telah melalui pelajaran pahit pandemik global 2019 kerana berhadapan dengan bencana lebih besar iaitu perubahan iklim. Kebanyakan fokus terhadap jangkaan 2023 meletakkan isu perubahan iklim sebagai platform dasar utama untuk ditangani, ujarnya. Beliau melihat langkah ini termasuk penggunaan Artificial Intelligence, AI, Big Data dan Internet of Things dalam skala besar-besaran. Menurut Mujahid, Kesatuan Eropah akan memperkukuhkan Corporate Sustainable Reporting ke atas top 500 syarikat multinasional dalam kerangka memacu model pembangunan lestari, Social Development Goal (SDG) dan penekanan kepada tadbir urus sosial dan alam sekitar atau Environmental, Social and Governance. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung kepada indikator untung rugi tetapi mengambil kira kerangka pemeliharaan alam sekitar, aspek kemanusiaan dan ketelusan tata kelola kewangan. Fakta ini menuntut undang-undang dan penguatkuasaan yang berkesan serta perubahan struktural yang memungkinkan satu paradigma baharu terbentuk tentang bagaimana politik dan pemerintahan berfungsi hari ini. Malaysia tidak terkecuali perlu memperkukuhkan mekanisme secara berinstitusi ke arah menangani perubahan iklim melalui model pembangunan lestari, tegasnya. Beliau berkata Malaysia baru sahaja hendak merasai kestabilan politik pasca pilihan raya umum. Apa sahaja komentar dan kritikan kepada kerajaan baharu perpaduan, tidak ada siapa yang dapat menafikan asas pembentukan kerajaan adalah untuk mencapai kestabilan politik dengan majoriti parlimen yang mantap. 2023 menanti kerajaan baharu mengharunginya dengan keazaman bagi membuktikan bahawa kestabilan yang diharapkan dapat dilunaskan bagi membuktikan keupayaannya memimpin negara, ujarnya. Beliau berpandangan bahawa cabaran besar Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengemudi kerajaan perpaduan ialah mengendalikan cara berfikir bagaimana kerajaan menangani situasi yang sukar hari ini. Keazaman politik perlu praktikal dengan idealisme dalam melakukan perubahan struktural yang dilaungkan sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pasukannya tidak boleh memilih untuk selesa dengan majoriti di parlimen tetapi beliau harus keluarkan mereka untuk berinovasi, mencipta dan kendalikan hentaman daripada penentangnya. Zon selesa bukan tempat melakukan perubahan radikal yang sangat diperlukan. 2023 adalah budaya baharu dalam melakukan perubahan, tegasnya. Mujahid mencadangkan bahawa satu pendekatan disruptif diperlukan dalam menangani isu-isu besar negara. Beliau mentafsirkan bahawa disruptif adalah istilah yang digunakan untuk keluar secara radikal daripada cara yang terpakai untuk memperbaiki sistem atau permasalahan supaya lebih efisien dan menjimatkan. Negara memerlukan pimpinan yang menjayakan pendekatan disruptif atau perubahan radikal. Mengambil contoh isu bekalan makanan dan keselamatan makanan, Mujahid berkata ia memerlukan perubahan radikal bagi mengelakkan kitaran ganas berulang. Isu kos harga makan asasi terkait dengan kitaran nilai seperti kos bahan api, bekalan bahan makanan ternakan, bekalan baja dan penguasaan kartel ke atas semua peringkat kitaran. Pendekatan disruptif akan memecahkan kitaran melalui pendekatan yang lebih berinovasi, fokus dan berimpak besar, katanya. Justru itu gabungan sumber baharu yang terdiri daripada golongan intelek, pakar teknologi, teknokrat, petani, pesawah dan nelayan diperlukan untuk memimpin perubahan radikal ini, bukannya kartel. Pengerusi Pakatan Harapan Perak itu menekankan bahawa setiap agensi kerajaan perlu fokus kepada keperluan mendesak dan dari situ platform dibina untuk menghasilkan pencapaian jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Fokus menuntut sinergi semua pihak rentas agensi dalam menetapkan keutamaan yang akhirnya memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Saya menjangkakan pemulihan negara mampu dicapai tahun 2023, namun pemulihan memerlukan daya ketahanan nasional utuh yang menuntut semua pihak melihat kepentingan masa depan negara.
Perubahan radikal, fokus dan melunaskan harapan rakyat adalah perkara utama yang akan melatari 2023 untuk rakyat Malaysia. Bersedialah menerimanya dengan semangat kita boleh. Demikian beliau mengakhiri perkongsian ilmunya yang terkeluar daripada bidang agama dan sahsiah yang sinonim dengan gelarannya sebagai seorang ustaz. Malang sekali rakyat kehilangan beliau untuk berhujah di Parlimen kerana kalah pada pilihan raya umum ke-15 lalu dengan pemimpin PAS Muhammad Misbahul Munir yang kita tidak tahu apa kebolehannya dalam mendepani isu-isu pembangunan mampan dan persaingan global dalam cabaran perubahan iklim. Kita kehilangan pencetus idea baharu di luar kotak setelah diasak dengan memukan jahat hantu Abu Chinpeng, Mei 13 dan fitnah LGBT, tabung haji, DAP komunis dan rasuah. Jam Channel ingin menambah bahawa teori disruptif meramalkan apabila satu usahawan menawarkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, maka pesaing yang ketika itu menguasai dagangan berkenaan akan mempercepatkan inovasi pihaknya demi mempertahankan perniagaannya. Ia satu persaingan yang sihat dalam dunia perniagaan. Sudah tentu, idea seumpama itu ditakuti oleh mereka yang selesa tinggal di gua-gua gelap sambil menunggang agama. Terbaik Datuk Seri Dr. Mujahid, teruskan berkongsi ilmu.